Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam darah terkawal 2025. Anda bersama saya Amir Zahin dan ini Berita AADK edisi 30 Ogos 2021. Antara tajuk utama edisi ini, jangan dengar bisikan jahat runtuh karbonian negara. 261 pegawai kaki tangan zon utara Timur terima APC 2020. PICK AADK capai 100% Oktober depan. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Keluarga Malaysia dinasihatkan supaya tidak berpecah belah dan termakan bisikan jahat pihak tidak bertanggungjawab yang cemburu dengan keharmonian dikecapi negara selama ini. Sebaliknya, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berpandangan rakyat perlu meraikan kepelbagaian perbezaan yang ada untuk bersama-sama memperkukuhkan seterusnya menjadikan sebuah negara yang maju, makmur dan sejahtera. Beliau berkata pandemik COVID-19 ini merupakan waktu untuk rakyat keseluruhan bersatu hati mendepani wabak ini. Ingatlah, inilah masa yang sangat kritikal untuk kita bersatu. Untuk kita bersatu padu dan bersatu hati dalam memastikan kemerdekaan dari kemelut pandemik COVID-19 yang merencatkan kehidupan normal yang kita jalani. Kita mesti menang dalam peperangan ini dan kita tidak boleh mengalah. Perlu disemat juga, perpaduan rakyat merupakan tunjang kepada kestabilan sesebuah negara. Dalam pada itu, Muhammad Zuki berkata kemerdekaan yang dikecapi adalah berpaksikan kemufakatan dan tolak ansur dalam meraikan kepelbagaian yang ada di negara ini. Mengulas berkenaan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2021, jelas Muhammad Zuki, kerajaan mengekalkan tema tahun lalu iaitu Malaysia Prihatin seiring iltizam dan hasrat kerajaan menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara. Menurut beliau, sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, Kementerian Perpaduan Negara menyusun pelbagai program berteraskan patriotisme dan semangat perpaduan. Kementerian Perpaduan Negara turut bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang merupakan jawatankuasa induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Program-program ini bertujuan bagi meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia dan memperkasa peranan serta pelibatan komuniti untuk sama-sama menyemarakkan semangat perpaduan tanpa mengira usia, agama, kaum, budaya dan adat resam. Beliau berkata demikian ketika melancarkan program Semarak Perpaduan Bulan Kebangsaan 2021 anjuran Kementerian Perpaduan Negara yang disiarkan secara maya pada 23 Ogos yang lalu. Tahun 2020, apa yang telah kita pelajari? Bahawa saat yang sukar ini semakin mengeratkan kita. Ia memberi peringatan bahawa kita semua ibarat satu keluarga. Terselah keberanian barisan hadapan kita. Jelas kegigihan rakyat Malaysia di ambang kemenangan atas usaha bersama. Di saat ini, kita mesti berdiri teguh demi membantu sahabat kita yang dalam kesusahan, demi menyokong perniagaan dan usahawan, demi menjamin masa hadapan setiap rakyat Malaysia. Apa saja nikmat dan usaha kita, kita curahkan kembali kepada tanah air tercinta.
COVID-19 telah mengubah perjalanan semua. Namun tekad kita kukuh selamanya. Lihat sendiri kejayaan Ibu Pertiwi dan apa yang boleh dikecapi apabila kita berusaha bersama. Dengan setiap langkah, kita pulihkan negara tercinta dan memupuk asas yang kukuh untuk masa hadapan. Makmur rakyat, makmur negara. Belanjawan 2021. Teguh kita, menang bersama. Seramai 129 pegawai dan kaki tangan membabitkan 13 pusat tanggungjawab PTJ Agensi Antidadah Kebangsaan Zon Utara menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC bagi tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, seramai 22 pegawai dan kaki tangan dari AADK Negeri Perak, 29 penerima dari AADK Negeri Kedah, 11 penerima dari AADK Negeri Perlis dan 30 penerima dari AADK Negeri Pulau Pinang, manakala seorang penerima dari Pusat Latihan AADK Malaysia. Jumlah penerima APC melibatkan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN pula ialah seramai 16 penerima daripada PUSPEN Bukit Mertajam, masing-masing 8 penerima dari PUSPEN Perlop, Batu Kurau dan Kampung Selamat, 7 penerima dari PUSPEN Serdang, 3 penerima dari PUSPEN Bukit Cabang dan seorang penerima dari PUSPEN Seri Iskandar. Penghargaan ini adalah sebagai pengiktirafan kepada warga AADK yang dipilih untuk diraikan atas segala usaha serta komitmen yang jitu dalam pelaksanaan tugas sepanjang tahun penilaian 2020. Mendahului senarai penerima anugerah itu ialah Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Perak, Tuan Muhammad Azizi Saleh dan diikuti beberapa pegawai lain termasuk Muhammad Zaki Ablah dari AADK Negeri Pulau Pinang, Idris Yusof dari PUSPEN Serdang, Hafizi Yahya dari AADK Daerah Kota Setar dan Muhammad Nurdin bin Ramli dari AADK Daerah Langkawi. Sementara itu, Majlis APC Zon Timur pula menyaksikan seramai 132 pegawai dan kaki tangan menerima penganugerahan tersebut membabitkan 3 AADK negeri iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang serta 10 PUSPEN. Daripada jumlah itu, seramai 25 penerima dari AADK Kelantan, 22 penerima dari AADK Negeri Pahang, manakala seramai 17 penerima dari AADK Negeri Terengganu. Bagi PUSPEN pula, seramai 8 penerima masing-masing dari PUSPEN Gambang, Karak dan Jeli, manakala 7 penerima masing-masing dari PUSPEN Besut, Sungai Ruan, Benta, Jerantut dan Raub, 6 penerima dari PUSPEN Bacok serta 3 penerima dari PUSPEN Kota Baru. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima APC bagi tahun 2020 yang akan menerima sijil perkhidmatan cemerlang dan wang berjumlah RM1,000 yang akan didepositkan dalam akaun sijil Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Saya berharap agar semua yang diraikan hari ini akan dapat mengekalkan momentum kecemerlangan dan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini. Di samping terus mendukung usaha kerajaan untuk mencapai dadah terkawal 2025 demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Semoga kita semua terus beriltizam untuk menyampaikan perkhidmatan terbaik dan cemerlang. Mendahului senarai penerima APC bagi Zon Timur ialah Pegawai Antidadah Azmiral Nawi, diikuti Pegawai Antidadah PUSPEN Jeli Khairul Azmi Ahmad dan Pegawai Antidadah PUSPEN Benta Taufik Teo Abdullah. Kedua-dua majlis APC itu diadakan secara berasingan pada 18 dan 19 Ogos lalu dan dirasmikan Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon melalui sidang video bagi memenuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan. Turut hadir dalam majlis itu ialah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Puan Chan Hong Jin, Pengarah-Pengarah AADK Negeri dan Pengarah-Pengarah PUSPEN. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK komited capai 100% PICK, UMKK anjur kursus penguasaan media bersepadu. Ini tanah air kita, tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri
walau rintangan mendatang. Bangkitlah kebanggaanku. Kita sederap melangkah. Menempuh halangan. Kibarkanlah benderamu demi pewaris bangsa masa hadapan. Kebanggaanku, negaraku. Bertemu kembali. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK komited menyasarkan pencapaian 100% populasi vaksinasi dalam kalangan pegawai dan kaki tangan di seluruh negara menjelang Oktober ini. Pengarah Khidmat Pengurusan AADK, Tuan Ahmad Musadat Sulaiman berkata, sehingga hari ini AADK telah mencapai sebanyak 80% populasi vaksinasi bagi membentuk imuniti kelompok menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Beliau berkata sehingga 26 Ogos lalu, sejumlah 5,453 pegawai AADK telah lengkap kedua-dua dos vaksin dengan peratusan sebanyak 92% daripada keseluruhan pegawai AADK di seluruh negara. Manakala peratusan pegawai AADK yang telah mengambil dos pertama pula adalah sebanyak 96%. Beliau berkata, kejayaan itu hasil daripada penubuhan Task Force Program Imunisasi COVID-19 AADK TVIF yang bertujuan memastikan seluruh warga kerja melengkapkan kedua-dua dos suntikan vaksin berkenaan. Ahmad Musadat berkata, task force tersebut dianggotai wakil-wakil bahagian di Ibu Pejabat AADK dan wakil daripada 45 buah pusat tanggungjawab PTJ di seluruh negara. Task force program imunisasi vaksin COVID-19 AADK atau singkatannya TVIF telah tubuhkan pada 6 Julai 2021 dan diketuai oleh saya sendiri selaku Pengarah Khidmat Pengurusan Pejabat AADK. Task force ini dianggotai oleh wakil-wakil bahagian di Ibu Pejabat AADK dan juga wakil-wakil daripada 45 buah PTJ AADK di seluruh negara. Tujuan utama task force ini diwujudkan adalah untuk memastikan seluruh warga kerja AADK melengkapkan imunisasi vaksin COVID-19. Ini adalah saras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan imuniti kelompok negara ini agar kes penjangkitan COVID-19 dapat dilandaikan supaya aktiviti ekonomi dan sosial dapat berjalan seperti biasa. AADK sangat memandang serius dan secara komited dengan mensasarkan 100% warga kerja AADK melengkapkan vaksin COVID-19 ini di seluruh Malaysia supaya sekitaran tempat kerja kita selamat dan dilindungi. Dalam pada itu, beliau berharap agar semua PTJ terus memantau dan memastikan semua warga kerja AADK mendapat imunisasi COVID-19 dan melengkapkan kedua-dua dos vaksin tersebut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Unit Media Komunikasi Korporat UMKK Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menganjurkan kursus dan latihan penguasaan media bersepadu yang membabitkan pegawai media pusat tanggungjawab di seluruh negara. Kursus dan latihan yang dilaksanakan ini selama 5 hari menerusi dalam talian bertujuan meningkatkan kemahiran pengendalian teknologi dan media sosial dalam kalangan pegawai dan kaki tangan AADK. Ketua Pengarah AADK,
Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata kursus itu merupakan perancangan AADK dalam mempersiapkan pegawai dan kaki tangan yang berkemahiran dalam teknologi terkini untuk meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan. AADK TV in particular sebagai satu platform yang utama untuk AADK. Untuk AADK berkongsi, untuk AADK menyampaikan maklumat bukan sahaja kepada orang luar tapi kepada seluruh warga AADK. Maknanya warga AADK boleh mendapat maklumat-maklumat yang terkini daripada channel tersebut. Yang pentingnya kita jaga kita kena ada ikut style Malaysia lah. Kita tak boleh terlalu liberal sangat. Lalu tu benda-benda yang sensitif, benda yang ditegah dari segi kita sebagai penjawat awam tu kena dijaga. Itu tak boleh menggunakan platform ni untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Dalam pada itu, Sutekno berkata hasil daripada kursus itu juga pegawai dan kaki tangan terlibat dapat memahami teknik-teknik berkesan untuk menghasilkan bahan promosi dengan menggunakan peralatan yang minima. Beliau juga berharap agar perkongsian ilmu yang diperoleh daripada kursus itu dapat memanfaatkan setiap pegawai dan kaki tangan AADK terlibat. Berita AADK edisi ini berakhir di sini. Sempena dengan sambutan Hari Bersejarah Negara, kru AADK TV mewakili seluruh warga agensi antidadah kebangsaan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64 kepada seluruh keluarga di Malaysia. Sempena dengan bulan kebangsaan ini juga, pelbagai program menarik dianjurkan AADK yang akan disiarkan melalui sosial media agensi. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang ditetapkan, kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Nah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta.